Benarkah anda terfikir, mengapakah terdapatnya manusia yang zalim? Seperti orang yang sombong dan menindas golongan yang lemah? Apakah yang menghalang manusia daripada bersatu dan menegakkan keadilan? Bagaimanakah pendekatan dalam menguruskan masalah ini? Maka, video ini akan membincangkan tentang mengurus sifat takabur melalui pendekatan psikospiritual. Manusia merupakan makhluk istimewa yang dikurniakan ciri khas yang membezakannya dengan makhluk lain melalui dua unsur kejadian, iaitu jasmani dan rohani. Unsur jasmani mempunyai hawa nafsu. Jika tidak dipandu, ia boleh menjejaskan seseorang daripada berfikir dengan baik lalu cenderung berbuat kejahatan. Manakala unsur rohani akan lengkap apabila manusia menggunakan akal yang didasari ilmu untuk berfikir dan mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia mempunyai kebebasan memilih dan mencorakkan kehidupan mereka. Namun, kehidupan yang menjadikan kekayaan material sebagai tujuan boleh meningkatkan keresahan di dalam jiwa. Ahli psikologi menyatakan kehidupan tanpa keimanan sebagai keadaan kewujudan yang kosong. Maka, manusia menjadi tamak, pentingkan diri dan sanggup berbuat apa sahaja demi mengisi kekosongan tersebut. Asasnya, baik buruk perilaku manusia bergantung pada hati. Jika hatinya baik, maka akan terzahir kebaikan daripada seluruh anggota tubuhnya. Sebaliknya, jika hati berpenyakit, maka akan terzahir pula keburukan daripada seluruh anggota tubuhnya. Antara banyak penyakit hati yang disebutkan dalam Al-Quran ialah sifat takabur. Menurut Hamka, takabur bermaksud membesarkan diri dan melupakan asal-usul dirinya, membuatkan seseorang terasa tinggi, besar, agung, gagah dan perkasa. Manakala, takabur mengikut Al-Muhasibi ialah penyakit jiwa yang paling besar. Mereka yang mempunyainya akan sengsara dan segera menghadirkan kemarahan Allah Subhanahu Wa Taala. Ciri sifat takabur yang pertama boleh dilihat melalui sifat sombong. Sombong adalah keadaan merasa bangga dan memandang dirinya lebih besar dari orang lain. Bencana yang dibawa oleh penyakit kesombongan adalah amat besar impaknya kepada individu, masyarakat dan negara. Sejarah telah menunjukkan penyakit ini bukan sahaja memusnahkan pemerintahan, bahkan pernah merosakkan para ulama dan ahli ibadah. Malah, sifat takabur mudah menjangkiti orang-orang yang berilmu. Kesempurnaan ilmu, keindahan ilmu dan banyaknya ilmu membuatkan mereka merasa dirinya sempurna sehingga mudah sekali memandang rendah orang lain. Sifat takabur juga boleh dilihat di kalangan pemerintah yang mana seringkali merujuk kepada istilah diktator, iaitu seseorang yang degil, tertipu dan bersendiri dengan pandangannya. Masalah ini akan membawa kepada ciri takabur yang seterusnya, iaitu sifat keras kepala dan tidak mahu menerima nasihat. Merasakan diri lebih baik daripada orang lain ialah penyakit yang sangat berbahaya. Sifat ini akan menutup hati dan telinga daripada menerima nasihat dan kata-kata yang berguna untuk kebaikan individu itu sendiri maupun kelompok. Sifat takabur ini menyebabkan seseorang itu gagal untuk bermuhasabah diri dan seterusnya mengulangi kesilapan yang sama. Ciri sifat takabur yang ketiga ialah perpecahan. Perpecahan berlaku kerana sifat tidak mahu berlapang dada dalam berselisih. Ia merugikan, apatah lagi apabila keadaan memerlukan kepada komitmen kelompok untuk bekerjasama dan bersatu padu. Menurut Yusuf Al-Qadrawi, seringkali perselisihan antara kelompok kelihatan secara lahiriah sebagai perselisihan ilmiah atau mengenai masalah pemikiran semata. Tetapi perselisihan tersebut timbul kerana faktor egoisme. Asasnya, psikospiritual merupakan disiplin ilmu yang dibentuk daripada gabungan psikologi dan spiritual. Psikologi ialah disiplin ilmu melibatkan kajian saintifik terhadap proses mental dan perilaku manusia. Manakala spiritual ialah persepsi yang menghubungkan seseorang kepada yang lebih tinggi kekuasaan. Ia juga merujuk kepada cara individu mencari dan menyatakan makna dan tujuan. Maka, psikospiritual Islam ialah terapi perawatan penyakit jiwa, rohani, mental, fizikal maupun perilaku moral berdasarkan kaedah yang digariskan dalam Islam seperti Al-Quran, Sunnah dan amalan para salafus soleh. Disiplin psikospiritual Islam telah bermula sekitar abad ketiga Hijrah atau abad 9 Masihi. Pendekatan ini telah berkembang sejajar dengan perkembangan Islam yang bermula sejak zaman Nabi Muhammad SAW
wasallam. Kedatangan Rasulullah sebagai pembawa rahmat untuk menyempurnakan akhlak manusia merungkai segala jahiliah yang banyak menyelubungi manusia. Akhlak yang baik ialah asas yang kuat dalam membangunkan umat, individu dan kelompok. Maka, setiap individu memerlukan kaedah psikospiritual yang terbahagi kepada dorongan dalaman dan dorongan luaran untuk cenderung membiasakan diri kepada ciri-ciri yang baik menuju pribadi ideal, iaitu insan kamil. Keadaan yang seimbang antara hubungan jasmani dan rohani akan tercapai dengan kawalan diri dan disiplin yang tinggi, iaitu dorongan dalaman. Seseorang individu akan mencapai kebaikan yang melimpah jika akal menguasai lebih berbanding jiwanya dengan memperkuatkan diri dengan ilmu dan tindakan yang benar. Antara dorongan dalaman adalah tazkiyatun nafs melalui pendekatan tasawuf, iaitu ilmu untuk mempelajari kaedah membersihkan diri daripada segala dosa zahir dan batin melalui dua proses. Pertama, proses tahalli, iaitu mengisi dengan sifat-sifat yang baik, dan kedua, proses takhalli, membersihkan diri daripada sifat-sifat buruk. Dalam perbincangan ini, sifat-sifat baik yang perlu diisi seperti rendah diri, takwa dan sifat malu, serta amalan yang baik seperti muhasabah dan tafakkur. Manakala sifat buruk yang perlu dibersihkan ialah sifat takabbur. Dalam pembicaraan hakikat insan, sifat semula jadi manusia yang negatif seperti pentingkan diri akan mendorong ke arah membuat kejahatan. Justru, selain dorongan dalaman, kehidupan manusia juga perlu melalui pengawalan secara luaran. Salah satu cara pengawalan itu dibuat melalui orang yang ikhlas menasihati dan mengingatkan tentang tanggungjawab diri manusia itu sendiri. Contoh yang boleh dilihat adalah melalui warkah yang ditulis Saidina Ali kepada Gabenor Mesir, iaitu Malik bin Al-Haris Al-Ashtar untuk tidak bersikap takabur apabila mendapat kekuasaan dan mengingatkan beliau tentang kebajikan orang miskin. Selain itu, cara pengawalan yang boleh dibuat ialah melalui syura. Syura adalah cara utama penyelesaian sebarang perbezaan maupun konflik. Konsep syura adalah meliputi proses perbincangan dan perundingan. Dengan adanya kawalan ini, manusia akan dipandu untuk melakukan kebaikan dan mendidiknya untuk menjadi ikhlas, bertanggungjawab dalam mengeluarkan pendapat, berusaha menambah ilmu, menjadi lebih bertoleransi dan menghormati pandangan orang lain, sedia menerima kritikan dan mendidiknya untuk merendah diri. Melalui pendekatan psikospiritual yang merangkumi dorongan secara dalaman dan luaran, hati seseorang dapat dibersihkan daripada sifat yang tercela dan dihias pula dengan sifat yang indah. Dengan itu, terlahirlah akhlak yang mulia yang memandu seseorang itu menjadi seorang hamba Rabbani, bukan berlagak takabur seperti sifat ilahi. Proses membersihkan hati daripada sifat takabur merupakan proses sepanjang hayat yang memerlukan iltizam, ketekalan dan perjuangan yang tinggi.